Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Razak, ya Razak, ya Razak, wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Ayat ke-71 surah Az-Zumar. Ini adalah cerita berkenaan selepas dia belajar tentang sifat-sifat manusia, tentang beribadat pada Allah Ta'ala ini. Maka ini ayat yang berikut ni ialah berkenaan dengan siapa yang engkar tauhid akan dikubur dalam neraka, siapa yang membenarkan tauhid, mengesakan Allah Ta'ala akan dikubur dalam syurga. Ini ialah sebahagian daripada ancaman-ancaman Allah Ta'ala kepada manusia yang kufur. Macam mana mereka ni dibawa ke neraka, macam mana mereka dihumban dalam neraka. Nah, ikut dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Hatta idza ja'uha. Hatta idza ja'uha. Futihat abwabuha. Futihat abwabuha. وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل منكم يتلو عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين يتلون عليكم. Baik. Ini ayat ancaman ayat memberitahu pada kita akibat daripada engkar pada Allah, syirik pada Allah. Ini yang dibaca ni surah yang turun di Mekah. Bermakna orang kafir di sini ialah kafir musyrikin. Bukan orang yang buat dosa, orang Islam yang buat dosa. Iaitu orang kafir sini ialah orang yang percaya Allah Tuhan, Nabi Ibrahim Rasul, tetapi dia buat syirik pada Allah. Dia semayang, dia buat Masjidil Haram, dia baiki Kaabah, dia panggil musyrik Mekah. Berhala dia letak di sana. Dia puja wali-wali seperti kita lah. Jadi siapa-siapa yang puja wali dia Islam. Dia puja wali ke, dia puja Nabi ke, Nabi Muhammad ke, Nabi mana-mana ke, suruh malaikat ke, ini dipanggil musyrikin. Jadi ayat ini tuju kepada siapa-siapa yang buat tawassul, suruh nabi-nabi, wali-wali, malaikat-malaikat ni. Ataupun yang musyrikin ori macam Hindu tu, macam Buddha tu yang sembah berhala tu. Ini yang campur-campur ataupun musyrikin separuh, Islam separuh. Mana musyrikin ori separuh, Islam separuh, dipanggil musyrikin saja. Ni orang dah ingat, orang musyrikin dah mati zaman Nabi. Ini ayat Quran ni kekal sampai akhir zaman. Maknanya peristiwa benda ni ada dalam Quran ni akan berulang-ulang. Ini ayat kafir sini ialah orang musyrik. Iaitu orang tak kira lah dia Islam ke, dia dah kafir dah ke, yang buat syirik pada Allah. Rasa kerih ke, pantang memantang ke, kira orang perempuan pantang, boleh buruk lah, macam-macam. Ada setengah tempat di Perak ke mana, budak bila beranak tak boleh pijak bumi selama setahun, tak boleh pijak bumi. Lepas tu kena ada hari istiadat untuk pijak bumi pula. Macam-macam. Ini adalah amalan kufur pada Allah Ta'ala. Akidah dia, akidah kufur. Baik, bagi semua jenis ini dipanggil kafir. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dan dihalau, diheret orang-orang yang kafir itu yang mengingkar pada tauhid.
mengesahkan Allah Ta'ala ila jahannam zumara, kepada neraka jahannam secara berpuak-puak. Maksudnya begini, kata kalau di Batu Cave ni tahun 2000 ke 2010 dah masuk neraka dah. Jadi pada masa biasa, ibarat saya je ni, bukan ahli Nabi ni, tapi nak suruh faham. Jadi dia 2000 ke 2010 yang mana mati dah di antara tempoh tu dah dibubuh dalam neraka dah. Ya sekarang ni pula grup daripada Batu Cave 2010 ke 2020. Dalam surah Maryam yang kita belajar baru ni, siapa yang paling ketua, yang paling lawan Tuhan sekali, itu dulu dicampur dalam neraka. Jadi mereka datang ni berkumpulan. Yang Kuala Lumpur pula sekian. Tahun yang sama, Kuala Lumpur, Kelang, audition, macam-macam semua ni berkumpulan. Ni grup ni grup ni, semua berkumpulan-kumpulan, halak lempar ke neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha, sehingga apabila mereka sampai ke pintu neraka, mereka terpaksa tunggu queue di pintu neraka. Kita tengok je simpan rekam tu, dulu je kudu mana orang salah mari dalam bas tu, gate tu dah buka dah, terus masuk, takut dah lari. Ada pun orang ahli neraka ni, dia sampai ke pintu neraka tu, queue situ, tunggu dulu, duduk tengah panas tu. Dalam surah Zumar, surah Maryam, dia kata dalam keadaan penuh dahaga, tak beri minum dah. Lepas daripada bercara tu tak beri minum terus dah, tunggu dah lepas ni. Dalam surah Yasin, fi aglali begini, tamak tangan begini. Sini ikat tali, silang di leher, tambah di belakang. Dan kaki rapat dengan rantai 40 hasta rantai. Rantai itu kalau satu ekor dia, satu ring dia tu letak atas Bukit Tursina, panas rantai satu tu boleh meletup Bukit Tursina jadi debu. Jadi ada 40 hasta rantai itu untuk tambak. Maknanya bukan setakat ikat itu, belik tubuh apa semua tak gerak dia senyap dia. Dia pegang kepala, pegang kaki, lempar. Futihat abwabuha, maka dibuka pintu neraka. Ni tak masuk lagi ni, dibuka pintu neraka. Bila ni nak campur dah ni. Tak campur lagi, nak campur ni. Wa qala lahum khazanatuha. Ada ayat lain kata dah masuk dah. Tapi dah kita ambil ayat ni dulu lah. Wa qala lahum khazanatuha, maka berkata kepada mereka penjaga-penjaga neraka. Dalam surah di Quran, penjaga neraka ni ada 19 orang. Bos dianya Malik Zabaniyah. Lepas tu ada 18 malaikat assistant dia. Itu ya, 7 neraka tu 19 orang yang jaga. 19 orang. Dan semua yang duduk neraka tu taat. Nak minum air tak berani ambil, walaupun duduk di kaki air yang panas tu tak berani ambil. Cerita ni tak sampai ke masyarakat. Cerita ni nak dah ni buat jahat ke ibu bapa, itu dah cerita. Yang neraka suka yang Tuhan beritahu dalam Quran ni, tak tahu dia. Taat. Air duduk di kaki boleh ambil tu. Macam sekarang kita lapar, nampak buah rambutan, tak. Ini taat, ni tak berani ambil. Tak berani ambil. Malaikat dia tahu, malaikat tu tengok ni. Yang Tuhan tu memang dia tahu dah. Diri dalam air ni tak ambil, minta 1000 tahun baru beri air. Minta kebenaran 1000 tahun baru jawab, boleh tak minum air? Allah. Dalam ayat lain lah tu, ayat ada banyak berbagai ayat kita ambil tu. Lepas tu campur dengan hadis-hadis sikit supaya jelas lagi ya. Wa qala lahum khazanatuha, berkata pada mereka penjaga neraka yang 19 orang tu, alam ya'tikum rusulun minkum yatlu alaikum ayati rabbikum. Tidakkah datang kepada kamu rasul-rasul daripada kalangan kamu juga? Ni minkum ni daripada kalangan kamu. Kita ada rasul ke kita? Tak ada kita orang Melayu tak ada rasul. Tapi Rasulullah tu kalau datang ke Malaysia ni mengajar, misalnya dia hidup, dia datang ke Malaysia mengajar pada orang Malaysia,
Dalam bahasa Arab dia, kita tengok tak kerti apa. Dah tak kerti Arab kita ni. Tak. Tapi sini dia kata, dia daripada kalangan kamu. Nah, tengok ni. Alam ya'tikum rusulun minkum yatlu alaikum. Minkum situ daripada kalangan kamu. Makna rasul sini boleh jadi rasul-rasul ataupun nabi-nabi, ataupun maksudnya guru-guru yang bangsa kamu. Kalau guru ni sekarang ni, guru Mesir ni mari mengajar, guru Saudi ni mari mengajar, ataupun orang India mari mengajar bahasa Urdu dia, kita tak faham. Bukan? Bukan. Maka guru tu mesti mengajar dalam bahasa orang tu lah. Bahasa orang tu lah. Minkum, daripada bangsa kamu juga. Maksud ayat ni ialah guru-guru lah. Yatlu alaikum, yatluna alaikum, yang akan membaca ke atas kamu ayati rabbikum, ayat-ayat Tuhan kamu. Bermakna guru ni tidak boleh mengajar tanpa baca Quran, tanpa baca hadis Nabi. Tak boleh dengan syarah pra. Jadi baca ayat Quran, syarah akhbar, syarah televisyen punya, tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Ayat Quran dibaca, mesti baca ayat Quran. Dia nak baca ayat Quran macam mana? Dia tak belajar lagi. Saya naik di Majlis Agama Kelantan. Dia kata, saya tanya dia, saya beritahu ini. Dia tanya, Ustaz belajar? Saya tak belajar lagi, saya jemput-jemput dah. Dia jaga Majlis Agama tak belajar juga. Allahu Akbar, ya Rabbal Alamin. Tak tahu apa nak jadi. Betul dah, orang Melayu minta kebenaran, nak tukar IC 100,000 orang. Betul dah. Majlis Agama tak belajar lagi tafsir Quran. Ustaz-ustaz yang mengajar tak belajar lagi tafsir Quran, hadis Nabi tak belajar lagi. Wahyu Allah dia sendiri pun tak tahu. Kata-kata Nabi Allah, iaitu wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi, yang Nabi guna perkataan dia untuk cakap pada kita, kita pun tak belajar lagi. Tapi kita ambil kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama kita, iaitu kita sarah. Kita sarah dia. Kalau begitu seperti orang Yahudi tafsir kitab Taurat dia tak belajar, dia belajar daripada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama mereka. Buka surah Baqarah, tak ada dalam situ. Dia tak tahu, dia tak tahu apa yang dia buat, dia tak tahu. Mana? Wayunzirunakum, yang akan memberi ancaman kepada kamu. Liqa ayyamikum hadza, akan perjumpaan perbicaraan pada hari ini dengan Tuhan kamu. Ada tak? Ada tak? Ada tak? Mereka zaman yang tanya. Mereka berjawab qalu bala. Mereka jawab ada. Oh, banyak ni ayat ni surah. Banyak ayat ni. Qalu bala ni banyak ni. Kalau banyak ni. Kalau nak baca ayat tu, saya suka tafsir Quran ni dengan ayat Quran juga. Tafsir Quran dengan ayat Quran. Macam ada banyaklah ayat ni macam ni. Qalu bala. Surah Tapa apa ada kata dia. Itu surah Tapa tu surah Al-Mulk tu. Oh, tu orang ada masuk dalam akad dah. Adakah datang buku bagi beritahu kan? Ada. Qala lahu qadana alam ya'tikum bil ma'suf ya. Mereka jawab qalu bala juga. Tapi mereka kata kalau kami dengar sikit, kalau kami faham sikit, kalau kami fikir sikit, kami tidak akan duduk dalam neraka sa'id ni, dia kata. Mengaku mereka qalu bala. Walakin akan tetapi mereka kata haqqat kalimatul azabi 'alal kafir, telah tetap dah azab api neraka pada kami orang-orang kafir ni. Tetap. Setengah kata ayat ni mereka yang kata. Tapi berdasar pada ayat-ayat lain, orang kafir tu dia mengaku. Tapi ada juga ayat Quran yang lain mengatakan ini ketetapan Allah kepada orang kafir. Wallahu a'lam lah maksud sebenar. Tapi antara tu, maka malaikat zaman yang apa kata? Qilat qulu, masuklah kamu. Dia bukan kata silakan masuk, tak ada ni. Dia ambil campur. Qilat qulu abwaab jahannam khalidina fiha. Masuklah kamu mengikut pintu-pintu neraka jahanam yang sesuai, yang dibubucah daripada kamu tu.
Ada yang masuk neraka Jahannam, ada neraka Sa'ir, ada macam-macam. Jadi berdasar pada cah-cah kamu tu masuk ikut itu tu, masuk. Jadi malaikat yang satu-satu yang jaga tu, iaitu yang apa? Masuk berapa lama ni? Khalidina fiha, kekal. Khalidina fiha. Wa bi'sa mathwal mutakabbirin. Seburuk-buruk tempat tinggal khas bagi orang yang sombong nak belajar agama. Khas. Ayat ni rujuk kepada ayat sebelum pada tu, muka surat sebelah dah. Ni, buka surat sebelah. Sebelum pada ni. Ayat ke-59. Nah, ayat muka surat ayat ke-59 saya baca balik. Bala mereka kata, qad ni malaikat kata ni. Bala qad ja'atka ayati, bahkan sudah datang pada kamu ayat-ayatku dibaca. Malaikat kata kepada mereka ni mengatakan Tuhan kata, qad ja'atka ayati, bahkan telah datang ayat-ayat Tuhan kamu. Sini Tuhan ayat-ayatku dibaca, iaitu malaikat kata, Tuhan kata. Nah, fakadzabta biha, kamu mendustakannya, kamu buat dak ya. Kamu buat dak ya ni. Nah, itu makna dusta dah. Tak peduli itu dusta dah. Nah, wastakbarta, kamu sombong nak pergi tanya tu guru tu, ustaz tu, sombong nak belik tengok dalam pergi perpustakaan ke Quran tafsir pun ada. Dah, berbagai-bagai jenis tafsir. Dulu tafsir payah nak cari. Sekarang ni yang Melayu ada, Indonesia, berbagai-bagai versi ada tafsir tu. Kamu sombong nak buka tengok. Kamu sombong nak tanya guru yang belajar tafsir Quran. Kamu sombong nak belajar surah tu. Kamu sombong nak belajar Quran. Wa kunta minal kafir, maka ketika itu kamu jadi orang kafir. Maknanya tak belajar Quran tu kufur pada dia. Wahyu Allah Ta'ala kita surat daripada mana-mana yang sampai ke rumah kita buka. Tiba-tiba surat daripada Allah Ta'ala yang postman dia Jibril. Lantik pula Nabi supaya memberitahu agama, mengajak agama dan beri contoh teladan macam mana. Lepas tu lantik pula sahabat-sahabat Nabi 114,000 orang yang akan mentafsirkan si Quran tu sendiri. Tak, kita tolak semua tu, kita pakai buah tok kita. Dia kata yuhibbunahum kabillah, mereka sayang kepada guru mereka seperti sayang pada Allah. Walladzina amanu, orang-orang beriman sempurna tu asyaddu hubbalillah, hanya sayang pada Tuhan mereka saja. Macam maksud dia nya, apabila ayat Quran dibaca, mereka tolak ayat Quran dia, mereka pakai pendapat guru dia. Contohnya bila kita kata jangan nak ambil upah supaya jenazah, dia kata tu guru tu kata boleh, Tuhan kata tak boleh. Dia kata tu, dia tolak ayat Quran pakai buah tebu. Ini dia panggil syirik tebu, dia panggil. Bukan kata macam tu sudah syirik ke Tuhan dah. Dia panggil syirik tebu. Membesarkan tebu daripada Tuhan tu sendiri. Tolak ayat Quran pakai buah tebu dia. Allah. Ya ni katanya satu orang dia kata tu ayah lah tu buat apa tu, kata fatwa dia kata boleh ambil upah supaya jenazah. Tunggu pondok lu buat apa? Mati dah. Anak murid dia kata kepada anak murid saya, dia kata ayah lah kata fatwa dia boleh ambil upah. Jadi saya kena beritahu ni. Pasal dia kata kepada murid saya, bohong. Bohong. Bohong dia. Kalau tak boleh bawa hujah, dalil daripada Quran, daripada hadis, bohong kamu. Semua dalil-dalil mereka tu ulama-ulama selepas pada sahabat Nabi lah. Malah bukan setakat alabahnya Nabi. Ulama selepas daripada ulama hadis dan ulama mazhab. Iaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, anak Hambali, Syafi'i, Maliki lah. Empat mazhab besar tu tolak ayat tu berlaku. Mereka ni yang mereka guna ni ulama selepas pada tu. Allah. Ulama mazhab pun dia tak pakai, ulama tabi'in pun tak pakai, tabi'in pun tak pakai, ulama sahabat Nabi pun tak pakai, ulama hadis pun dia tak pakai, dia pakai ulama selepas pada tu.
Dia tolak ayat Quran pun tolak. Astaghfirullahaladzim. Benar, nak tunjuk benar dia. Nabi SAW berkata, apa saja ibadat yang dibuat mesti ikut sunnah aku. Siapa-siapa yang ikut sunnah aku adalah buat amal soleh. Itu kata-kata saya tu yang kata amal soleh tu. Pasal berdasar pada hadis lain, tapi pada hadis siapa-siapa yang buat ibadat tidak ikut sunnahku, ibadat itu ditolak suatu kata. Macam mana orang pergi kata ulama ni ni? Tolak belaka dah. Siapa ikut aku dan sahabat aku, itu yang betul. Allahu Akbar. Ni akibat ni masuk dalam neraka gini. Ada ke tak? Ada. Lepas tu mereka berkata, qila dkhulu abwaab jahannam khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Jadi hari raya dia duduk di ayat sebelum pada tu. Sombong sini ialah sombong nak belajar. Sebab tu saya penting sekali saya mengajar tafsir Quran dulu. Tapi diajar oleh buat-buat ni tazkirah dulu. Bertahun-tahun dah tazkirah. Mengajar tak lagi. Tak mengajar lagi. Orang pula rasa, oh kita ni dah ni kita main dengar orang mengajar ni hari-hari. Ilmu bila cek benar sikit dia baru belajar. Tahun ni dia belajar, dia mengajar ambil air semayang. Mari ustaz lain mengajar semayang. Lepas tu masa nak puasa, belajar pula puasa. Tak dapat, belajar pula ambil air semayang. Belajar pula puasa, belajar pula semayang. Allah tak sudah-sudah. Tapi bila semayang yang saya tengok je, Allahu Akbar, ning lagi. Nabi kata akad takbir, ni. Begitu ya. 3 cara pula. Allahu Akbar. Satu lagi, Allahu Akbar. Satu lagi, Allahu Akbar. 3 cara. Ni kita ni, nyajar ke pokok ni. Beratus kali sampai orang rokok tak boleh lagi. Dia ajar tu sampai orang tu jadi was-was, jadi bengong pula orang tu, menyebabkan tertumpuk rakaat lah, apa macam-macam pula. Jahat sungguh la ilaha. Dia tak reti mengajar, dia ajar orang, dapat duit pula, orang tu pula jadi bengong habis. Takbir sampai gini dia Kelantan. Allah. Dah tak mari niat ni. Di Kelantan ada satu imam tu saya semayang. Takbir dia, Allahu Akbar. Tak pernah hari Jumaat. Allah. Cuma kita orang kita belajar hadis kan. Semayang tu sah, perbuatan imam tu, perbuatan angkat tangan tu tak sah. Semayang tu sah, angkat tangan tak sah. Mana pahala angkat tangan tu tak ada. Rokok pula tak ada, ni pula tak ada. Yang kebanyakannya takbir Allah. Masuk tak imam lah. Ustaz yang mengajar diri pun begini, Allah. Dia tak belajar, kita tahu dia tak belajar. Dia kena beritahu ni, mereka ni jahat ni. Kena beritahu, tak boleh dah. Melampau dah. Orang hari-hari masuk Syiah ni. Dia dah cakap ni masuk dalam khutbah jemaah. Syiah ni gini. Apa yang kamu buat? Kamu pun sesat juga ni. Kamu tak reti juga akidah ni. Seperti Syiah tu juga. Kesian eh. Apa kalimatul adhan ni? Kira qulu abwaab jahannam. Baik, ayat yang berikutnya ialah ayat berkenaan dengan orang yang ahli syurga pula. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, dan dibawa orang-orang yang beriman, yang bertakwa pada Tuhan mereka tu ila jannati zumara, pada syurga dalam perkumpulan. Ni buat-buat Batu Cave ni tahun 2010 2020. Ni silakan masuk syurga. Wa futihat, ada beza satu je perkataan serupa dengan ayat atas. Yang masuk neraka dengan yang masuk surga ayat nak serupa, tapi bezanya ada waw. Wa futihat abwabuha sini. Wa futihat abwabuha. Waw situ mengikut guru kita kata pintu surga sudah siap terbuka. Macam kita pergi ke tempat makan kan, orang jemput makan, jemput kenduri kahwin kan misalnya. Sampai tu tengok kemah pasang dengan orang kerjanya, dengan berasak dapurnya, dah. Dengan makanan siap terhidangnya, kitanya gate rumah tak buka lagi. Duduk tengah mana? Kita dengan kereta ni. Suka tak?
Kita pergi jemputan makan, kita kena queue untuk tunggu kat luar. Tak suka. Maknanya masuk syurga tutup pintu tu satu penyiksaan dah. Pasal nikmat yang ada di dalam. Nak masuk syurga tu pula, tak boleh masuk dengan kain kapan ni. Tak boleh masuk dengan mandi jenazah ni. Mandi jenazah kamu dulu tak boleh. Malaikat mandi ke dia. Pakai persalinan syurga ke dia. Iaitu kain sutra 70 lapis. Bawa mari emas. Dia tak pernah pakai emas tu. Mari pakai emas kat ni. Dengan mahkotanya apa. Barulah. Dia mandi ke pula tak. Orang lain kata tak elok dengan dengan mandi jenazah tu tak. Tu. Nah, ni malaikat sendiri yang mandikan ya. Masuk dalam syurga berkumpulan. Futihat abwabuha, dibuka pintu syurga pada mereka. Wa qala lahum khazanatuha, maka berkata malaikat Ridwan yang menjaga syurga. Salamun alaikum, selamat sejahteralah kepada kamu. Tibtum, bergembiralah kamu. Fadkhuluha khalidin, masuklah kamu dalam syurga kekal abadi. Tidak tanya adakah siapa-siapa beritahu ni? Tak ada dah. Tak ada dah. Selamat datang dah. Selamat datang dah. Assalamu, selamat datang ni. Selamat sejahtera kepada kamu ni. Selamat dah kamu daripada azab neraka, azab cara apa semua. Selamat dah. Nah. Wa qalu, mereka pun berkata, ni orang masuk syurga ni, ahli syurga ni. Wa qalu, mereka berkata, alhamdulillah. Pujian itu hanya milik Allah. Tengok saya tafsir. Saya tak tafsir pujian untuk Allah. Pujian hanya untuk milik Allah. Pasal kita ada puji orang lain pun. Itu pujian-pujian sama kita tu tidak hanya. Pujian sebenar tu hanya milik Allah. Allazi sadaqna, yang suatu zat Tuhan yang membenarkan wa'dahu, janji dia pada kita. Siapa-siapa yang buat susah payah amal soleh dia, sepak agamanya, puasanya, zakatnya, hajinya, buat baiknya, akan dibalas surga. Dia janji dia. Dan janji Tuhan la yuflihul mi'ad, tidak, Allah Taala tidak mungkin janji. Wa awrathana al-ardha, dan kami mewarisi bumi syurga ni daripada datuk kami, iaitu Nabi Adam. Syurga tu hak kita, macam benda pusaka ni. Syurga ni macam benda pusaka ni. Hak kita tiba-tiba kita pergi campur orang kita ambil neraka, bukan tempat kita. Hak kita. Syurga tu hak asal turunan. Sepatutnya kita di dalam syurga belakang dah. Beranak dalam syurga dah. Nabi Adam dalam syurga, Siti Hawa dalam syurga, kita nak cucu dia ni duduk dalam syurga belakang dah. Mewarisi. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'. Kami boleh duduk di mana saja yang kami nak duduk. Dalam syurga ni, di mana tempat kami nak duduk, bebas. Nak pilih apa, bebas. Tidak kata kita ni kan, kita ambil buah durian kan, nanti besok tak. Kalau ambil cepat-cepat kan, budak tu tak ada, anak cucu kita tak ada mari pula, tak ada makan pula. Tak ada, ambil. Ambil sampai habis ke tak apa. Tak habis. Ambil keluar. Buah durian pada emas. Yang mana yang syurga boleh milik yang pada emas tu, pokok tu emas lagi. Kalau yang mereka syurga tu perak, perak. Di bata jokong dari pada hari Nabi, bata jokong istana daripada emas tu. Lepas tu plaster dia tu nak ikat simen ni, mortar dia tu dengan kasturi, minyak kasturi, semerbak bang, tak ada bau busuk ni, tak ada bau busuk pada apa. Besar mana? Dinding ke dinding 63 batu. Di pucuk dinding ni 63 batu. Dalam tu tak ada tandas, tak ada bilik mandi. Pasal tuan tu tak kecil, tak mantap, dia tak. Tapi dia makan, keluar aku peluh. Bang wangi pula. Tak ada tandas kan? Tak ada.
Tak nak. Tak nak kata. Pasal tak